Suratul Fatihah. Jadi Suratul Fatihah ataupun dia panggil Ummul Kitab ataupun dia panggil juga Sab'ul Masani. Dari nama surah ini banyaklah. Di antara nama-nama yang termasyhurnya Ummul Kitab, artinya ibu segala kitab. Suratul Fatihah mengandungi isi pati Al-Quranul Hakim, dan juga dianya mempunyai 7 ayat. Kata Syekh, bagi kami Ummul Kitab atau Fatihah ini merupakan suatu ringkasan keseluruhan matlamat yang dituju oleh Al-Quran. Bila kita dapati suatu bahasan dalam Al-Quran terkeluar dari kaedah ini, tahulah kita bahawa kedudukan Al-Quran tidak menghendaki itu. Jadi maksud saya menyebut begitu kerana biasanya Al-Quran yang kita bacai, yang kita tatapi, untuk memahami kepada maksudnya, itulah kita banyak berpandu kepada kitab-kitab tafsir. Jadi kadang-kadang banyak berlaku di dalam kitab-kitab tafsir itu penghuraian dia ataupun penerangan dia tu lari daripada matlamat yang dikandaki oleh Al-Quran ada. Jadi kalau sekiranya kaedah yang konkret tidak ada, bila kita membaca Quran dengan penafsiran seumpama itu, mungkin kita dihanyut oleh pentafsiran. Jadi kalaulah kaedah yang dibentangkan oleh Syekh di sini menjadi satu kaedah yang kita pegang, bila kita baca daripada Al-Quran itu terdapat apa-apa huraian yang agak lari daripada matlamat insaniah, itu menunjukkan tidak diperlu oleh Quran lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim." Maksudnya, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu 7 daripada yang diulang-ulang dan Al-Quran yang besar. Jadi 7 yang diulang-ulang tu maksudnya Fatihah lah. Sebab Fatihah ni dia 7 ayat aja, tapi selalu diulang. Sekurang-kurangnya kita ulang di dalam upacara ibadat yang khusus, salah tu. Jadi tiap-tiap rakaat tu kita baca Fatihah. Jadi berartinya kita telah mengulangi dia beberapa kali di setiap hari. Jadi dengan sebab tu dikatakan Sab'ul Masani, yang perlu sangat diulang tu kerana dia tu merupakan intisari, kesimpulan kehendak Quran pada keseluruhannya. Jadi untuk memahami secara baik tu beratlah, maklumlah, moga ringkasan ni tentulah berat. Tapi kalau kita boleh dapat memahami sebahagian daripada maksud, maka itulah sebaik-baiknya. Jadi atas dasar inilah kita nampak bagi mazhab Syafi'i memastikan orang yang baca dalam sembahyang itu Fatihah, kerana memandang kepada dia tu merupakan ibu bagi semua isi kandungan Al-Quran. Jadi baca dia sikit pun meliputi, sekiranya fahaman kita tu lebih dan mendalam. Tetapi walau macam mana pun masalah tu khilaf di kalangan ulama. Masalah baca Fatihah pasti di dalam sembahyang tu. Jadi selain daripada Imam Syafi'i, khususnya Imam Hanafi, tidak pasti. Bacalah mana-mana ayat pun boleh. Dia berdasar kepada firman Tuhan, faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana-mana yang mudah. Jadi bagi orang yang mudah baca Fatihah, bacalah. Kalau orang yang susah, bacalah mana yang mudah.
satu ayat daripada Quran. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya sekalian puji-pujian kepunyaan Allah, Tuhan yang menterbiah alam. Itu mengikut kebanyakan terjemahan. Tetapi Syekh memberi pengertian lain sikit. Rabbil alamin ini makna pembela umat manusia. Itu ada perbezaannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang pemurah lagi penyayang. Maliki yaumiddin, yang mempunyai memerintah di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang engkau telah beri nikmat atasnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan mereka-mereka yang dimurkai atasnya dan bukan mereka-mereka yang sesat. Itu makna mufradat dia panggil. Artinya makna tiap-tiap huruf tu lah. Jadi dalam huraian maksudnya begini. Kata Syekh, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian kepunyaan Allah, pembela umat manusia. Jadi perkataan Rabb biasa disebut Tuhan. Rabb ni juga artinya pembedi, orang yang cakna. Rabbun dia panggil. Supaya Fir'aun kata, alam nurabbika fina walida. Musa, apa ni, Fir'aun kata kepada Musa. Jadi bila Musa tu ambil tindakan kerah terhadap kaum Kipti yang balah dengan kaum Bani Israel, jadi kisah tu pecahlah kepada Fir'aun. Jadi Musanya akan diambil tindakan. Jadi Musa lari. Setelah dia dapat risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, balik semula bertemu dengan Fir'aun, ajak Fir'aun balik beriman kepada Allah. Jadi Fir'aunnya baki. Dia kata, alam nurabbika fina walida. Mu ni tidak aku duduk pera bidimu jak kecil lah kan. Baki Fir'aun. Mari nak ajar-ajar aku pula dah. Jadi Rabb tu mana? Rabbi. Alam nurabbika fina walida. Itu makna Rabbi. Kita bidi dia. Didi, seperti kita kata peruan ayam daripada mula tetah tu, hingga sampai dia besar. Itu Rabb nama. Jadi Rabbil alamin, pembela, pembidi. Maksud dengan al-alamin itu manusia. Ataupun al-alamin itu artinya perkataan itu meliputi manusia sejagat ataupun pelbagai kaum dan bangsa di kalangan umat manusia. Jadi yang Syekh ambil perkataan al-alamin itu khusus kepada manusia, bukanlah menteramak dikarenakan kepada semua kejadian. Jumhur dan kebanyakan ulamanya mengatakan al-alamin itu kesemua kejadian. Ya, memang juga semua kejadian. Tapi mana kepada menteramak Quran itu diturun nak beritahu kepada manusia. Dengan sebab tu dia khusus ke al-alam itu kepada semua bangsa dan kaum yang berada di permukaan bumi ini. Dalilnya bagaimana Tuhan firman pada surah Al-Baqarah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Tuhan tujukan kepada Bani Israel. Hei Bani Israel, ingatlah kamu nikmat yang telah ku kurnia kepada kamu.
dan telah aku lebihkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Jadi al-alamin tu, maksud dengan al-alamin tu bangsa-bangsa, dengan maksud bahawa Allah lebihkan kaum Bani Israel mengatasi kaum-kaum lain di zamannya oleh pengurnian Allah pada mereka khilafah dan berkerajaan. Jadi al-alamin situ manusia pada zaman itulah. Israel yang mana tidak ada pada zaman itu manusia yang lebih mengatasi Bani Israel. Ialah kerana khilafah ada pada dia, dia mempunyai kerajaan yang kukuh. Banyak pula anbiya lahir di kalangan Bani Israel. Dan firman-Nya pula pada surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan engkau tidak kami utuskan melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, yakni rahmat kepada pelbagai kaum dan bangsa-bangsa di permukaan alam ini. Jadi maksud nak ayat perkataan al-alamin tu je. Kata Syekh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan 7 petala langit dan bumi serta isi kandungannya sekali mengikut peraturan dan nizam yang ditetapkan dan dijadikan semua yang ada al-mawjudat ni berada di atas macam-macam peringkat dan tabaqah. Kesemuanya itu adalah baik mengikut keasliannya dan zatnya. Adapun perkara-perkara yang dikatakan yang ini buruk dan yang itu baik, itu hanya dari segi perbandingan iktibar saja. Berarti peringkat rendah dan tinggi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan percuma. Inilah pokok pangkal hikmah. Jadi berartinya kalau kita nak memahami dari segi hikmat, maka kita kena tengok rahsia setiap kejadian yang Allah Taala jadi. Sekalipun benda tu dalam pandangan kita dan anggapan kita benda tu buruk ataupun jahat, tidak baik, tapi kita kena renung tengok sejauh-jauhnya apa ni kedudukan dia dalam segi hikmah tu, dengan hikmah tadbir Allah Ta'ala. Jadi dari segi keasliannya benda tu baik. Tuhan tidak buat satu benda yang tidak baik. Cuma dikatakan buruk itu nisbah. Nisbah kepada kita, nisbah kepada keadaan, nisbah kepada tempat. Itu saja baik buruk. Satu benda silap guna buruk, kena pada tempat dia guna baik. Jadi menunjukkan keaslian benda tu semua baiklah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Tuhan tu mengelokkan semua kejadiannya. Jadi tak ada benda malu. Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Tuhan comel, kasihkan kepada benda comel. Itu mana comel itu lawan dia huduh. Berartinya setiap benda tu kita kena tengok pada hikmat tu lah. Barulah kita akan terbuka kepada apa yang dikehendaki oleh sebenar. Setelah manusia merenung jauh-jauh kepada kejadian alam kaum, berfikir dan mengkaji sedalam-dalamnya kepada nizam yang telah sedia teratur rapi, akan terbitlah dari mulutnya kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berartinya dari berfikirlah. Sebab itulah hukama ada mengata berfikir satu saat saja berfikir.
lebih baik melaksanakan acara ibadat setahun tanpa berfikir. Kita boleh buat ibadat khusus, sembahyang tegak rajin, kita tegak rajin, tapi tak tahu sekarang buta. Tak mikir sikit dari ibadat kita buat. Puasa kau, haji kau, tiap-tiap tahun pergi ke haji, tegak pergi ke haji. Tapi setitik pun pengertian dalam ibadat yang kita buat tak ada. Lebih baik orang yang berfikir satu saat. Besarnya pemikiran. Kenapa? Manusia bila dia merenung jauh-jauh pada kejadian alam kaum, berfikir mengkaji sedar dalamnya kepada nizam yang telah sedia teratur rapi, akan terbitlah dari mulutnya kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dah. Bila kita fikir renung gapo, terutama sekali kalau nak pergi haji misal. Dulu kapal layar, bukan main susahnya. Ni bulan baru dapat khabar. Hidup ke mati tak tahu. Tukar kapal api. Tak lama lah, sebulan. Kalau lama, kalau singkat. Jadi lo ni, boleh kapal terbang. Lagi cepat. Itu kejadian yang kita nampak senang dan terang. Tapi kalau kita tidak fikir, kita masih memaki hamu terhadap orang-orang yang berusaha menciptakan sebagai kemudahan untuk kita. Kita tidak menilai apa satu pun kebaikan yang telah dikorbankan, yang kita begitu menggunakan kemudahan itu. Itu dia. Itu kenapa? Kerana tak ada fikir. Tak fikir, tak renung kepada hikmat itu. Cuma semata-mata kita ambil perkataan lahir, dia tu kafir. Tu je. Jadi bila dia kafir, setiap amalan baik yang dia buat tu adalah kafir berlaku. Cuma kebetulan yang baik. Hak sebenarnya tak baik. Dengan sebab tu kita tidak nilai. Padahal daripada A sampai Z kita guna semua bagai kafir. Dah kalau kita tak terima bagai kafir duk maki, apa kita tidak usaha buat pada dia? Tahu hari dia sepakat kita pula. Tak juga. Jadi tak ada arti lah artinya. Jadi kalau kita fikir dengan renung hal-hal, tentulah kita mari Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh puji tamalan lah. Kalau kita puji satu orang buat kebaikan, pada hakikatnya orang itu daripada Allah. Berartinya puji kita itu kepada Allah lah. Sampai ke sana lah, tidak puji Tuhan itu lah. Dia orang yang melakukan perbuatan baik itu pula tak perlu dia bermegah kerana dia buat kebaikan. Tak perlu berasa sombong diri dia besar kerana dia banyak bakti. Tidak. Sebab orang puji sebenar tu puji Allah. Cumanya melalui dia saja. Dia kalau sekiranya Tuhan tidak ilham dia kepada satu amalan yang baik seumpama tu, dia tak boleh buat juga. Jadi pada hakikat dia pun puji Allah kerana orang puji dia. Jadi kita puji dia tu pada hakikat puji Allah juga. Jadi lahirlah Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Jadi perkataan Alhamdulillahirabbil alamin tu sebagai ucapan bersyukur terhadap nikmat pemberiannya. Selain daripada itu, lahirlah pula kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentulah bila kita terima syukur dan terima kasih kepada Allah, kita tengok apa yang Tuhan jadi di atas permukaan bumi ni. Kalau kita tak reti sekalipun, tak faham sekalipun gapo tujuan dan hikmatnya, tentu kita kata Tuhan tidak buat dengan percuma dan sia-sia. Pasti ada hikmat di sebaliknya. Di situ kita tak makilah ke benda tu walau kita tak kenal pun. Camunya sekarang lagi Tuhan ajar di belakangnya Rabbana Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau wahai Allah, kawal dan jagalah kami daripada azab neraka. Neraka ada tu lah. Kita tengok benda tu jahat, buruk padanya. Jadi minta Tuhan kawal kita jangan terkena keburukan dia. Tu dia. Kalaulah kita kata hari ni di sana sini berlaku macam-macam pencerobohan, peperangan,
dan telah dibuat oleh ahli-ahli politik dunia, mungkin tercetusnya peperangan dunia ketiga. Jadi itu kita tidak setuju dan semua orang tidak setuju. Teruk sangat bila berlaku perang. Tapi kita kena renung tengoklah apa hikmat tadbir Allah. Di samping tu kita minta berlindung, janganlah terkena di negara kita muka seumpama tu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi kita terkena azab seumpama tu di ibarat azab neraka lah tu. Neraka dunia. Kebanyakan ulama tafsir di dalam dan ahli ilmu bersetuju dengan perkataan al-alamin tadi dengan arti yang lebih umum. Jadi kata Syekh, pihak kami tidak mengingkari pendapat para ulama dan ahli tafsir itu. Tetapi di sisi kami, makna al-alamin yang lebih tepatnya ialah pelbagai kaum dan bangsa. Kerana bangsa-bangsa yang terbesar di dunia tak sunyi daripada 7 bangsa, iaitu Cina, Hindi, Turki, Eropah, Habasyah, Arab, Iran dan sebagainya. Itu merupakan bangsa-bangsa yang terbesar di dunia. Maksudnya ialah Allah itu pendidik semua bangsa-bangsa. Jadi mungkin juga kita artikan perkataan mufassirin tadi yang menterjemahkan al-alamin itu dengan semua makhluk secara terus-menerus. Seperti benih pokok yang mentarbiahkan pokok dari kecil sehingga besar. Begitulah alam di bawah jagaan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti seumpama tu. Berartinya al-alamin dengan pengertian kesemua ni di bawah jagaan dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah juga. Tapi yang agak lebih tepat maksud al-alamin juga manusialah. Sebab Tuhan jadi kesemua. Benda ni tidak lebih daripada tujuan manusia. Bagi kami, kata Syekh, kembalikan maksud daripada perkataan al-alamin itu hanya kepada pelbagai kaum dan bangsa-bangsa. Kerana suratul Fatihah ini merupakan intisari Al-Quranul Azim. Ianya diwahyu kepada khatamun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Matlamat yang ditujukan oleh nubuah tidak ada yang lain selain daripada kemusyarakatan manusia sejagat. Jadi kalau kita memandang kepada Fatihah ni khusus diwahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pangkatnya khatamun nabiyyin. Artinya nabi penyudah. Yang mana tidak ada nabi selepas daripada dia. Jadi nabi-nabi semua sekali, matlamat yang Tuhan utuh dia tu tidak lebih daripada untuk kepentingan masyarakat manusia sejagat. Dia panggil ijtimaiyatul insaniyah. Nabi dalam perikat-perikat yang dulu, umpamanya nabi-nabi di kalangan Arab lah, atau nabi-nabi yang bukan di kalangan Arab, banyak diutuh kepada satu-satu kaum. Ada kaum tu kaum yang kecil, ada pun kaum tu setengah tu kaum yang agak besar, tetapi tidak meliputi. Hanya bermula daripada Musa. Hak tu mula meliputi dan merupakan sejagat. Kesempurnaan bi'sah Musa itulah disempurnakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penyudah. Jadi Quran ataupun khususnya surat Al-Fatihah ni diutuh kepada nabi, berartinya kepada rahmat kepada semua lah, kepada semua manusia lah. Sebab itulah bila terdapat di dalam Al-Quran sebutan-sebutan yang ada hubungan dengan kemanusiaan, seperti disebut langit, bumi, jin, malaikat, syurga, neraka dan sebagainya. Sebutan-sebutan itu datang secara ekoran saja. Artinya bukan matlamat Tuhan sebut itu. Cuma disebut tu sebagai mengikuti apa yang dikehendaki oleh maksud insan. Sedangkan matlamat yang dimaksudkan tidak ada selain daripada menyempurnakan hal-hal kemasyarakatan yang berlandaskan insaniah ataupun kemanusiaan sejagat.
Jadi awak mari malaikat ko, awak mari sebut hal syurga neraka ko, semua tu ekoran daripada hal manusia lah. Bila manusia langgar daripada batas kemanusiaan, setelah meninggal, masuk ke alam syurga dan ke alam neraka. Hak langgar ke neraka, hak baik ke syurga. Jadi hal tu ekoran daripada perbuatan manusia lah. Bukan benda tu merupakan pokok. Dan inilah matlamat yang dituju oleh semua Nabi-Nabi secara umum. Jadi iktibar umum, semua anbiya mari bawa kehendak ni lah belakangnya. Sebab itulah tidak ada satu Nabi, kata Nabi SAW dalam satu hadis, tidak ada satu Nabi yang Tuhan utuh ke muka bumi ini, melainkan semuanya membawa ajaran tauhid. Semua. Artinya ajaran menyatu padukan manusia. Sebab manusia tak mungkin dia hidup berseorang ni. Hatta manusia nak cari suap nasi untuk kepentingan diri dia pun tak dapat. Kalau sekiranya dia tidak bermuafakat dan kerjasama dengan manusia yang sama dengan dia. Kalau kita tengok dengan secara kasar aja, nasi yang kita nak makan tu berapa puluh tenaga. Mungkin ratus-ratusan tenaga telah dikorbankan untuk nak makan suap nasi. Bermula daripada gali biji nak lagi. Nak buat cok, nak buat traktor, nak buat bergapo. Akhirnya kita nak makan nasi. Ya. Jadi kita tidak renung, kita berasa lekeh semua. Hak besarnya nasi. Nah, jadi nak tebik nasi itu tak tahu banyak mana telah korban. Jadi tidak fikir mana sampai situ. Adapun matlamat yang dituju oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penyudah, khatamun nabiyyin, ialah untuk melengkap dan menyempurnakan sesuatu pergerakan yang umum yang meliputi keseluruhan bangsa-bangsa di bawah satu nizam atau sistem fitrah insani. Jadi bila kita tengok pula kepada bi'sah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi penyudah, khatamun nabiyyin. Dan dia pula untuk menyempurna dan melengkapkan segala pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan oleh para anbiya yang lalu. Jadi semua para anbiya tu merupakan tokoh-tokoh yang menjalankan gerakan-gerakan keadilan sosial pada zaman dia. Orang tu kadar dia, orang ni kadar dia. Jadi kesempurnaan tu tidak dapat dengan secara baik. Jadi kesempurnaannya dapatlah disempurnakan oleh bi'sah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penyudah. Jadi pergerakan dia tu pergerakan yang umum. Artinya menggerak dan menyedar manusia supaya kesemuanya balik kepada maksud insaniah. Mentelamak yang dituju oleh semua manusia. Hak sama tu. Itulah asas yang Tuhan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tugas diberikan Nabi itu supaya mengajak semua manusia hak yang ada bi'sah nubuah pada dia masing-masing, itulah balik kepada satu kalimah yang sama. Alla na'budu illallah. Patuh di bawah satu arahan. Itu di bawah kehendak fitrah insaniah. Maksud situ supaya janganlah kita menyembah selain daripada Allah. Berartinya kita patuh kepada undang-undang fitrah. Sebab hal tu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bila tajuk Al-Quran itu ialah kemasyarakatan yang berlandas kepada insaniah, dengan dilihat kepada himpunan pelbagai kaum dan bangsa-bangsa, yakni di peringkat internasional, maka satu surah yang tertentu, yang mana surah itu meliputi tujuan Al-Quran secara ijmal. Bila disebut padanya perkataan Al-Alamin, sudah tentu maknanya ialah pelbagai kaum dan bangsa. Jadi jelaslah Al-Alamin situ ialah dituju kepada semua manusia dan semua kaum.
Maka menerang dan menyatakan hikmat peraturan alam jagat ini. Dia panggil nizamul kainat tu. Menerang dan menyatakan hikmat peraturan alam jagat ini yang membawa kepada manusia dengan silsilah lapisannya, kemudian menyatakan kemusyarakatan yang dinisbahkan kepada insaniah adalah dari fitrahnya dan hakikat kemanusiaan, dan menyatakan pula terhadap mereka-mereka yang mahu menyeleweng daripada fitrah, kerana fitrah mempertahankan seseorang itu dari terbias dari tujuannya. Itu terkandung di dalam Fatihah itu. Tidak dapat disembunyikan bahawa mengenali fitrah insaniah dengan secara mendalam dan menghalusi tidak dapat dilakukan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai jibillah dengan hikmah. Jadi Syekh menerangkan bahawasanya perkara ni perkara boleh kata tidak sembunyilah kepada sesiapa sekalipun untuk mengenalkan fitrah insaniah dengan secara lebih halus dan mendalam. Tak dapat dilakukan dengan secukupnya kepada semua manusia, semua orang, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai jibillah dan tabiat hak semula jadi. Bagi diri dia tu ada mempunyai pengenalan hikmah. Orang tu lebihlah. Tetapi walau macam mana pun iktibar kasar, semua orang boleh. Hak mendalam tu saja khusus. Jadi hak tu kepada golongan anbiya, golongan-golongan mufahamun, orang itulah yang boleh mendalam. Jadi orang yang tidak perikat tu maknanya bolehlah dalam perikat hak kasar tadi, perikat fitrah tu, hak tu sama saja. Kalau dia tu orang jahil sekalipun, ataupun dia tu manusia yang tak pernah bertemu dengan manusia lain, hidup di bukit ataupun di gunung, hak tu sama saja dari segi hak perikat awal tu. Maka dari isyarat itu kita mengambil kesimpulan bahawa Al-Quranul Azim bertujuan mengumpul suatu golongan yang mengenali hikmat fitrah itu adalah perkara yang terpenting di sisi mereka. Dan apabila golongan ini telah berhimpun menjadikan Al-Quran berada pada kekuatan markaziyah, artinya tenaga induk bagi mengaturkan segala-gala urusan kemanusiaan serta mencontohi untuk kemanusiaan di bidang ketamadunan, maka itulah yang dikehendakinya. Sebagaimana Tuhan sebut pada surah lain. Apa ayat tu? Ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Tengok apa? Lupa kepala ayat. Jadi umat Muhammadiyah, khususnya Arab sendiri itu, Tuhan jadi sebagai satu umat model, sebagai contoh kepada umat-umat lain. Jadi dari segi bidang ketamadunannya, dari segi bidang akhlaknya, dan juga dalam bidang-bidang lain. Kerana umat Quraisy yang dibangkitkan Nabi itu merupakan umat yang paling sederhana pada zaman itu. Itu maksud Rabbil Alamin. Ayat yang kedua Tuhan sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah lagi penyayang. Kata Syekh, manusia dengan fitrahnya memerlukan kepada dua ibu bapa, memerlukan kasih sayang kedua-duanya. Dengan itu dapat menyempurnakan fitrahnya. Kemudian pada akhirnya ia tidak memerlukan lagi kepada cakna kedua-dua ibu bapa, dan ia telah menjadi satu-satu ibu atau bapa kepada manusia yang lain. Arti dalam peringkat awal manusia tak boleh asing daripada ibu bapa. Ibu bapa itulah dapat mendidik dia dan menyempurnakan fitrah dia, sehingga ke satu zaman yang mana perhubungan rapat dari segi cakna tu sudah tidak ada. Berarti bila sampai kepada haddul bulugh, dia sendiri dapat membuat perbezaan dan mengenali sesuatu, tidak perlulah kepada pimpinan dan juga didikan ibu bapa. Hak tu dia dapatlah bawa diri dia sendiri dan menjadi bapa kepada hak lain pula. Manusia diliputi dengan rahmat bapa ke atas anak-anak dari dua pihak, artinya ibu dan bapa. Ibu dan ayah kita kasih sayangkan kita, dan kita telah menjadi jibillah atau bertabiat semula jadi kasihkan anak-anak kita. Makna rahmat memang kita tahu dari muamalah bapa dan anak-anak. Jadi tidaklah
perlu dengan huraian yang lanjut. Dengan sebab kita dengan anak tu, kita dapat mengenali sejauh mananya rahmat dan kasih sayang. Dengan sebab itulah dalam peringkat ihsan ni, bila katanya Nabi ihsan tu lagu mana? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nak menggambarkan ihsan, kasih sayang tu. Jadi bagi kita dengan anak lagi senang menggambarkan ihsan dan kasih sayang tu. Kita kasih kepada anak, usaha kerja semua dengan tidak dipaksa oleh sesiapa dan tidak didorong oleh sesiapa. Kita sendiri berusaha mencari jalan untuk memelihara dan mendidik anak sehingga ke peringkat yang lebih sempurna dan memuaskan hati kita. Hasil daripada sifat rahmat. Nabi SAW bersabda, Inna Allah qasama rahmatahu fi mi'ati juz'in wa juz'un minha qasamahu baina makhluqatihi wa bidzalika yatarahamul aba' wal ummahat atau kama qala. Itu nak rayak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksud hadisnya begini, bahwasanya Allah telah membahagi-bahagikan rahmatnya pada 100 juzuk. Satu juzuk daripadanya dibahagi-bahagikan di kalangan makhluknya. Kerana itulah saling berkasih sayang ayah dan ibu. Kami mempunyai jalan yang khusus bagi menerangkan maksud hadis ini secara terperinci, iaitu kasih sayang bapa dan ibu terhadap anaknya bermilion-milion banyaknya. Itu mandang kepada banyak ibu dan banyak bapa. Satu orang bapa mempunyai satu sifat kasih sayang, satu ibu mempunyai satu sifat kasih sayang terhadap anak. Jadi iktibar umum insan itulah banyak. Kita masukkan pula kasih sayang segala binatang, maka bilangannya akan bertambah berlipat ganda banyaknya. Bila kita himpunkan ke semua bilangan-bilangan itu dalam hati kita dan kita darabkan dengan 100, selepas itu barulah kita mengerti dan faham rahmat Allah ke atas hambanya, dan tertayunlah atau tetaplah dalam fikiran kita akan rahmat Allah dengan rupa yang dapat diperhitungkan. Artinya ganda tu beratus kali ganda. Sedangkan satu-satu tu kalau banding semua manusia banyak dah. Kasih Allah tu kalau banding dengan semua ada tu lebih lagi. Kalau ada pada manusia dan binatang semua sekali tu satu daripada pecahan yang 100. Jadi maksud 100 tu bukan nak bilangan 100, 2 hingga lepas 100. Maksudnya banyak. Sifat rahmat Tuhan tu selalu banyak. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku, kata Tuhannya, meliputi semua benda. Kata Syekh, perbezaan di antara dua perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kita dapat lihat dari perbezaan yang terdapat pada rahmat bapa dan rahmat ibu. Ar-Rahman melambangkan rahmat dan kasih sayang bapa terhadap anak-anaknya. Di samping kasih yang teramat sangat kepada anaknya, ia memaksa anaknya berbagai bagi menerima pengajaran dan bercita-cita anaknya menjadi seorang yang sempurna, mempunyai kedudukan tinggi di mata dunia. Manakala Ar-Rahim pula melambangkan rahmat ibu kepada anaknya, dan ibu berkehendakkan anaknya menjadi seorang yang terkemuka, kedudukan tinggi, namanya harum. Di samping cita-cita sucinya itu, ia tidak memaksa anaknya dengan pelajaran. Malahan kau dapat anaknya memperolehi ilmu dengan tidak melalui susah payah. Dan ini perkara tak mungkin, memang diketahui umum. Begitulah perbezaan di antara kedua-dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Bila kita tahu yang demikian, nescaya senang kita memahaminya tentang pembahagian rahmat Tuhan kita itu kepada dua bahagian. Bahagian pertama, rahmat Allah melebihi 100 dari rahmat sekalian para bapa. Bahagian ini kita jadikan alasan kebenaran kalimah Ar-Rahman, dan kita dapati dalam Al-Quran Tuhan berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Tuhan pemurah telah mengajar Al-Quran. Jadi dari sifat Rahman Allah itulah pengajaran Al-Quran diberi. Jadi bila sebut pengajaran, tentulah susah.
penat dan teruklah. Segala kesempurnaan lain disebut dalam surah ini ianya tidak akan berhasil melainkan melalui kepenatan dan kesusahan. Seperti al-bayan umpama. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Tuhan jadikan manusia dan Tuhan ajar pula kepada manusia tu keterangan-keterangan. Susah belaka tu. Pelbagai tanda untuk mengetahui hisab. Tuhan jadikan macam-macam tanda untuk mengenali masalah hisab. Tuhan sebut asy-syamsu wal qamaru bihusban. Mentari bulan sumber utama bagi menjalankan hisab, kira-kira. Itu muka susah belaka tu. Dan pelbagai alat yang dengannya dapat dipahamkan kembali tabiatnya kepada Tuhan dan sujud baginya, termasuk lain kesempurnaan. Semuanya tidak akan berhasil melainkan melalui kesusahan dan kepenatan. Surah sebut wan najmu wasyajaru yasjudan. Dia suratul najmi itu. Manakala bahagian kedua, kita jadikan rahmatnya itu melebihi 100 dari rahmat keseluruhan ibu-ibu yang kita jadikan alasan kalimah ar-rahim. Kata Syekh, ini adalah gambaran rahmat bapa dan ibu terhadap anak-anaknya. Maka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melebihi kasih sayang kedua-dua ibu dan bapa. Nabi SAW bersabda pada satu hadis qudsi yang hampir sama maksud dengan hadis yang lalu. Bunyi begini. Inna Allah Ta'ala mi'atu rahmatin fatis'atun wa tis'una rahmatan a'addaha Allahu lil mujahidin yawmal qiyamah wa wahidatun minha qasama bainal makhluqat fid dunya wa bidzalika yahsulur rahmah bainahum. Maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. 99 rahmat Tuhan sedia untuk para mujahidin di hari kiamat. Satu daripadanya dibahagi-bahagikan di kalangan makhluk di dunia. Dengan hak setulah terdapatnya rahmat di kalangan makhluk. Parrahmatul lati ra'ayna fil hayawan wal insan kulluha min taqasimir rahmatil wahidah faqat. La ghairu. Kata Syekh, rahmat yang telah kita dapati pada haiwan, binatang dan semua sekali adalah hasil daripada pembahagian rahmat yang satu saja. Apabila manusia menyedari bahawa kedua-dua nama itu, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menempati bapa dan ibu bagi kesemua manusia, ia akan menyenangi dengan kedua-duanya. Kesusahan yang menipanya dengan sebab kematian ibu bapa dan sebagainya boleh hilang daripadanya, dan ia berpeluang meningkat ke tingkatan insaniah dengan mudah. Jadi berartinya di antara khawah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dapat menghapus segala benda-benda yang menjadi kesulitan dan kesusahan bagi diri kita. Itu di antara khawah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin yang ketiga. Allah tu yang mempunyai pemerintah di hari pembalasan. Kata Syekh, makna ad-din di sini pada ayat ni ialah undang-undang yang telah sedia tetap pada manusia. Dia memiliki hari pembalasan. Hari undang-undang yang telah sedia tetap pada manusia. Dan undang-undang ini sekali-kali tidak diharuskan manusia terkeluar daripadanya. Bagaimana firman-Nya? Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika huwad dinul qayyim. Maksudnya, hendaklah kamu tegakkan penghadapanmu bagi din hanifi, iaitu fitrah Allah yang mana Allah fitrahkan manusia dengannya. Tidak boleh bertukar ganti kejadian Allah. Itulah dia agama yang tulen. Berartinya agama tulen. Artinya undang-undang fitrah tu. Itulah agama tulen. Manusia tak boleh langgar undang-undang fitrah tu. Jadi apabila datang pada hari kiamat, yang mana manusia dihimpunkan, di waktu itu bagi mereka-mereka yang berpaling daripada undang-undang kemanusiaan ini akan menemui azab.
Artinya orang-orang yang bertentangan dengan hukum fitrah di dalam amalan hidup dia, maka tetaplah dia tak dapat mengelak diri daripada azab siksaan Allah di hari kiamat. Sebab waktu tu hak perkara semula jadi bagi dia. Ada azab ataupun kesalahan dalam perikat tu suka benar tu. Cuma dalam perikat lain tu banyaklah dalam tilikan Tuhan pula dan pertimbangannya. Hak tadi kalau benar-benar dia tu sedar tetapi tidak rajak balik, tidak tabak maknanya. Hak tu pastilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Sambungan suratul Fatihah baru ni. Baru ni kita baca sekat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tahulah kita daripada huraian ayat Ar-Rahmanir-Rahim bagaimana yang telah kita lalu. Kemudian malam ni kita masuk pula kepada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang mempunyai memerintah di hari pembalasan. Jadi Yaumiddin tu dimaksudnya Yaumil Jaza, hari pembalasan, hari yang mana pada hari itu Allah saja yang menguasai. Kata Syekh, makna ad-din pada ayat ni ialah undang-undang yang telah sedia tetap pada manusia, dan undang-undang ini sekali-kali tidak diharuskan manusia terkeluar daripadanya. Itu makna ad-din, Maliki Yaumiddin, hari keadilan. Kalau kita kata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari keadilan. Jadi dimaksud dengan Yaumiddin tu hari yang mana pada hari itu nilai amalan seseorang tu bergantung kepada fitrah dia. Dengan sebab itulah sewaktu hidup manusia tidak diharuskan seseorang melakukan perbuatan yang terkeluar daripada kehendak fitrah dia. Bagaimana Tuhan telah berfirman pada satu ayat lain, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika huwa ad-dinul qayyim. Maksudnya hendaklah engkau tegakkan haluan engkau di dalam din Hanifi mengikut ciptaan Allah yang telah menciptakan manusia di atas bentukannya yang tidak berlainan di antara makhluk Allah. Itulah dia din yang sebenar. Jadi berartinya din yang sebenar itu ialah fitrah. Fitrah itu merupakan suatu undang-undang keadilan yang mutlak. Apabila manusia berada di suatu hari yang mana kesemuanya dihimpunkan, iaitu Yaumul Qiyamah ataupun dipanggil Yaumuddin, di waktu itu bagi mereka-mereka yang berpaling atau melanggar undang-undang kemanusiaan ini akan menemui azab sangsara. Undang-undang fitrah lah, undang-undang sejagat tu. Rahmat Allah bila tertumpu kepada yang mempunyai macam-macam isti'dad yang berlainan, dan rahmat Allah itu dicadangkan untuk menyempurnakan fitrah mereka, sudah tentu tak dapat tidak pasti berlaku di kalangan mereka persilapan secara tabi'i. Jadi untuk kita jelas pandangan terhadap maksud Maliki Yaumiddin, jadi Allah tu yang mempunyai pemerintah dan yang menguasai hari keadilan itu, kita kena tengok dan kena renung tengok bahawasanya mengikut rahmat Allah
manusia ni mempunyai macam-macam isti'dad. Artinya persediaan dan kelayakan semula jadi yang ada pada manusia tidak sama di dalam masyarakat. Semua tu Tuhan jadi sebagai rahmat untuk menyempurnakan kehendak fitrah manusia itu sendiri. Jadi bila begitu, sudah tentu tak dapat tidak mesti berlaku di kalangan mereka perkhilafan secara tabi'i. Timbullah pertelingkahan. Perkhilafan yang berlaku di kalangan umat manusia ini membawa kepada berlakunya menzalimi setengah dengan setengah. Berlaku pertumpahan darah yang mengorbankan nyawa di kalangan mereka. Berlakunya itu adalah dari kehendak suasana percampuran masyarakat manusia. Inilah yang dikatakan tanazuk lil baqa' dia panggil. Sebagaimana Tuhan sebut, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah walakin ikhtalafu. Jadi kalau kita nak tengok apalah salahnya kalau Tuhan nak jadikan manusia ni sebagai satu umat yang tidak ada biasa khilaf. Sebagaimana kita tengok masyarakat dan kumpulan-kumpulan binatang yang hidup dengan ramah tu tidak banyak timbul masalah. Cuma sekali-sekala aja mun tanduk aku tandukmu. Tidak mudarat. Tapi manusia memang lebih daripada itu berlaku. Tinggal siapa huru-hara punuh habis segala tamadun berlaku di kalangan umat manusia. Tapi perbuatan berlaku itu ada mengandung hikmah dalam tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekalkan ad-din tadi, mengekalkan kehendak fitrah di dalam masyarakat manusia. Sebab itulah Tuhan kata walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah, tapi walakin ikhtalafu. Tapi manusia tetaplah berlaku khilaf. Kerana hidup tu ada orang yang zalim. Bila ada orang yang zalim, tentu ada pembelanya pula. Ada orang yang menipu, pasti ada orang yang membelanya pula. Jadi di situ timbullah ikhtilaf. Itu berjalan di dalam saluran hikmah tarbiyah Allah untuk mengekalkan kehendak fitrah itu. Jadi di dalam pergolakan itulah bila Allah tengok sesuatu masyarakat yang kezaliman terlalu, yang mana dalam hikmah Allah tidak harus dibiarkan, maka di waktu itu dengan mudah Tuhan tukarkan suatu cara baru dengan apa cara sekalipun. Kemasyarakatan manusia tak dapat tidak memerlukan yang mentadbir mereka, raja ke atau sebagainya, bagi melahirkan penguasaan mulukiah Allah ke atas semua manusia. Kerana manusia mengikut tabiat mereka sentiasa memohon kepada Tuhan supaya memberi hukuman yang benar di antara mereka. Kerana itulah kezaliman dan pembunuhan kedua-duanya adalah sebagai mazhar atau sumber kelahiran yang umum bagi kepentingan masyarakat manusia. Jadi kalau kita tengok daripada lahir perkara yang berlaku tu, tentulah kita kata buruk semata-mata. Setiap mereka yang melihat masyarakat manusia dari jauh, ia mendapati dalam masyarakat manusia selalu berlaku pembunuhan dan kezaliman. Di atas asas inilah pernah malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia, sewaktu Allah akan jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan sebut kepada malaikat, Tuhan nak jadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah, pentadbir, pengganti Allah dalam tarbiyah alam. Jadi malaikat buat pertanyaan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Pacutkah kamu nak jadi di muka bumi itu mereka-mereka yang selalu melakukan fasid, kerusakan dan juga menumpah darah? Jadi bila lihat seimbah lalu dari segi lahir, memanglah begitu. Tapi bila tengok dari segi hikmah, lainlah. Dan apabila dimasukkan kebahagiaan dalam sifat kemanusiaan, insaniah itu, dan dapat melihat yang kesemua perbuatan itu bersandar kepada asbab yang berangkai dan berkait-kaitan, ia akan membuat keputusan yang pasti bahawa hikmah mewajibkan lahirnya semua perbuatan-perbuatan itu daripada manusia. Dan perbuatan-perbuatan itu semua bukanlah merupa perkara yang kosong dan terbuang, tak berhikmah. Jadi kata renung halu-halu,
kita nampaklah walau seberapa buruk perbuatan dan perkara yang berlaku tu, adalah hikmat di sebaliknya. Selepas itu barulah ia mendapati rahsia persilapan dan perbunuhan yang sering berlaku. Setiap orang, sama ada yang melakukan kezaliman ataupun yang dizalimi, sudah jadi kehendak tabi'inya supaya dibuat keputusan ke atas mereka oleh hakim secara saksama dan adil. Disitulah lahir keadaan Tuhan itu yang menguasai manusia, iaitu Malikin Nas. Jadi hakikat itulah yang disebut di dalam Quran itu. Manusia tak dapat asing dari sentiasa berkehendak kepada pentadbir yang menguasainya, sama ada raja ke ataupun sebagainya, yang tak dapat membuat pembelaan dan mengembalikan hak yang dizalimi daripada yang melakukan kezaliman. Kesemuanya ini termasuk dalam perkataan Maliki Yaumiddin. Jadi maksud dengan Maliki Yaumiddin itu menyeluruh dalam semua perkara yang berlaku. Jadi apabila datang pada hari kiamat, yang mana manusia dihimpunkan, di waktu itu bagi mereka-mereka yang berpaling daripada undang-undang kemanusiaan ataupun fitrah, ia akan menemui azab. Jadi azab hak dalam peringkat yang pertama sekali, ingat, itulah hak masalah fitrah. Jadi hak masalah bi'sah para anbiya itu hak peringkat yang kedua, pada peringkat syariat dia panggil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Maksud dengan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap memohon pertolongan, isti'anah, kesemuanya adalah daripada Allah. Jadi segala permohonan dan permintaan dan juga segala pertolongan, kesemuanya adalah daripada Allah. Kata Syekh, ibadat dan isti'anah ini didapati tidak ada persamaan disebabkan oleh berlainan syariat dan kaum. Seperti Majus, umpamanya, mereka tawajuh kepada kuah falakiyah. Manakala Hanifi bertawajuh kepada nur atau cahaya yang tegak di tengah-tengah Hadiratul Qudus. Itu perbezaannya. Jadi nasbah ibadat dan isti'anah itu sama, tetapi rupa pelaksanaan adalah tidak sama. Tidak sama tu kerana berlainan keadaan kaum dan perasaan bagi kaum. Jadi saya bawakan gambaran Majusi umpamanya, dia tawajuh kepada kuah falakiyah, sebab alam semua sekali ini mempunyai kuah. Jadi kuah yang paling berpengaruh kepada manusia ialah kuah falakiyah, artinya perjalanan bintang-bintang. Sebab bagi masyarakat Sabi'ah dulu, dia terlalu ambil berat benar dalam masalah perjalanan bintang dan juga termasuklah mentahari bulan tu. Jadi segala perbuatan mereka semua adalah bergantung kepada perhitungan perjalanan falak tadi. Dengan sebab itu segala permohonan dia terhadap Allah melalui roh dan kuah falakiyah tu. Sebab benda itulah yang mempengaruhi alam pada keseluruhannya. Tetapi dalam millah Hanifi pula, tawajuh kepada nur atau cahaya yang tegak di tengah-tengah Hadiratul Qudus. Nur tajalli Allah di tengah-tengah Hadiratul Qudus yang berada pada Baitullah tu. Jadi kita hadap kepada Baitullah, kita hadap kepada tajalli Allah kepada Baitullah. Yang mana tajalli itu adalah melalui pihak Hadiratul Qudus. Mana gitu. Itu saja beza. Jadi pada mentelamaknya sama saja Allah yang berlaku. Cuma hak ni hadap kepada tajalli, hak tu hadap kepada kuah falakiyah. Kerana itulah memberi kepahaman kepada mereka itu tak dapat tidak dinyatakan hakikat isti'anah dan ibadat, sehingga mereka beroleh rasa gerun dan takut yang cukup-cukup kepada Allah,
sekalipun terdapat cara pelaksanaannya berlain-lainan, itu tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan selagi pokok pangkalnya sama. Jadi bila kita faham maknanya, dalam masalah acara doa kepada Allah dan juga tawajuh kepada Allah tidak sama, kita dapat bertolak ansur. Tidaklah menjadi pokok pangkal perpecahan di kalangan hidup kita bermasyarakat. Bila anda meyakini nisbah kemanusiaan itu kepada penciptanya, kepada Khaliknya, yang mana dialah merupakan tuan bagi bangsa-bangsa dan umat keseluruhannya, pendidikannya kembali kepada mereka seperti pendidikan kedua ibu bapa terhadap anak-anaknya. Dialah yang menyelesaikan pertelingkahan-pertelingkahan mereka, memerhatikan keputusan dan menyempurnakan segala hak-hak mereka dan sebagainya. Semuanya itu balik faedahnya kepada mereka dengan keutamaan Malikud Dayyan, artinya Allah lah. Di masa itu manusia tidak lagi perlu kepada seorang yang bijaksana, hakim atau raja-raja selain daripada Allah, yang dialah tuan bagi mereka semua. Artinya segala hakim lain adalah gambaran bagi hakim Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi kalaulah kita tu maknanya betul-betul sudah nampak keadaan itu, manakah Allah telah merupakan hakim yang terbesar sekali, tidak perlu kepada hakim lain lah. Dan dialah juga tuan bagi mereka. Mereka semua tidak menyenangi dengan mana-mana kerajaan atau kuasa pemerintah yang menguasai mereka. Maka manusia bila ia sudah terikat dengan Allah, pendidik manusia dan yang menguasai manusia, maka itulah yang dikehendaki. Dan inilah makna firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sajalah kami sembah, engkau sajalah kami minta pertolongan. Jadi segala pertolongan dari pihak lain itu mana tidaklah merupakan pertolongan yang hakiki. Pertolongan yang hakiki hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ubudiyah telah ditentukan, tetapi biasa terdapat kesamaran pada lafaznya dengan sebab istikmal majaz. Kerana itulah pasti kita menentukan apa yang dikehendaki daripada perkataan ubudiyah itu. Jadi ubudiyah itu biasa diartikan dengan makna penyembahan. Tetapi Syekh menentukan maksud dengan ubudiyah ataupun kehambaan itu ialah dia kata tazallulul aqsa. Artinya perasaan penghinaan yang sehabis-habisnya di dalam diri kita kepada sesuatu benda. Itu dinamakan ubudiyah lah. Jadi sifat penghinaan yang sehabis-habisnya itu tidak layak diberi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita tahu tidak boleh berlaku, tidak boleh berlalu kecuali dengan pertolongan dari Tuhan kita. Sebab itu kita tidak perlu kepada yang lain daripadanya. Sekiranya mana-mana pihak sampaikan kepada kita sesuatu daripada pelbagai nikmat pemberian Allah yang dikurniakan kepadanya, maka kita ucapkan terima kasih dengan sebutan yang baik, dengan kerana ia telah mematuhi perintah Allah. Tetapi untuk terus tunduk dan melutut di bawah arahannya bertentangan dengan perintah Allah tak mungkin sama sekali dilakukan. Artinya, walaulah bantuan pertolongan itu datang daripada pihak mana, itu kita yakin, kita terima syukur kepada pemberi. Tetapi terima syukur kerana dia mematuhi kehendak Allah, yang mana Allah menghendaki setiap orang yang mempunyai kelebihan di dalam memiliki sesuatu, berilah pertolongan kepada orang lain. Sebab itulah dalam hadis ada menyebut, kalau sekiranya seseorang tu memiliki kenaikan kuda atau sebagainya, pada masa dulu kuda aja, maka di belakangnya adalah hak orang lain. Artinya kalau kita lah lalu orang minta tumpang, jadi kitanya tak sanggup memberi penumpang tu menumpang, artinya kita telah menyekat hak orang lain. Kalau kita beri, orang terima kasih kita kerana dia tu mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh beri kepada orang lain di belakang. Ia akan maksud itulah. Kiranya kita jadikan satu dari pelbagai macam perantaraan atau wasitah itu mustahak bagi sesuatu ibadat, serta kita melutut kepadanya, menibadatkannya, maka kesemua wasaid
ataupun perantaraan menghendaki kita berbuat begitu. Di waktu itu kita akan terhempas mendapat kehinaan yang paling terkebawah sekali. Jadi kalau kita tengok kepada wasithah, kepada perantaraan jah, berarti semua wasithah itu berkehendak begitu. Kalau kita tengok kepada suatu pemerintah yang dapat memberi suatu pertolongan, atau kepada satu orang kaya yang dapat memberi kemewahan kepada kita misal, jadi kita melutut kepada dia, mengikut apa saja arahan dia, sekalipun bercanggah dengan kehendak Allah. Jadi kalau satu je kita boleh tunduk, berarti kepada semua benda-benda lain kita boleh tunduk serupa juga. Sebab sama saja dalam pemberian dia. Kita memerlukan kepada semua benda yang kita perlu. Jadi berartinya kita pastilah ibadat kepada semua benda tu. Itu tiada dikehendaki. Yang mustahak kita ibadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir daripada semua lain itu sebagai wasithah atau perantaraan sahaja. Adapun perkataan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, engkau sajalah yang kami minta pertolongan itu, sebagai syarah ataupun menerangkan kepada kalimah iyyaka na'budu. Bilalah kepada Allah saja kita sembah, kita patuh dan kita tunduk, maka kepada dialah berartinya kita meminta pertolongan. Bila seseorang mendapati bahawa Khaliqnya, iaitu Allah, dialah yang berkuasa, lagi pemberi. Di samping itu, bagi menyelesaikan segala keperluannya, diserahkan kepada yang lain. Seseorang yang demikian sifatnya bukanlah dia seorang yang merdeka dan bertauhid. Malahan ia termasuk dalam golongan hamba-hamba yang musyrik. Dalam pengajaran Al-Quran, mengikut kepahaman kita dengan jalan Imam Waliullah Dihlawi bahawa perkataan musyrik dan ayat-ayat yang datang menolakkan terhadap orang-orang musyrik, juga pelbagai seksaan dan azab yang dialami oleh orang-orang musyrik di dunia dan di akhirat, dan pula perkataan muwahhid yang berarti mengikut istilah kita sekarang ialah al-hur, yakni orang-orang yang merdeka, bebas dengan macam-macam kelebihan dan keutamaan yang diperolehi di dunia dan di akhirat. Kesemuanya balik kepada maksud ayat yang mulia ini, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk dalam itulah belaka. Dengan ini, tamatlah sebahagian surah Al-Fatihah yang membicarakan tentang manusia dan kemasyarakatan tetapi secara individu. Kemudian masuk pula perbicaraan manusia dari segi bermasyarakat. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Kata Syekh, hidayah berarti memberi petunjuk kepada jalan fitrah. Memberi petunjuk kepada jalan fitrah yang telah sedia tersimpan di dalam kejadian insan. Bagaimana firman-Nya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk, yakni jalan fitrah. Jadi rasul tu Allah utus untuk memimpin manusia ke jalan fitrah. Mana huwallazi arsala rasulahu bil huda. Jadi hidayah rasul tu kepada fitrah yang telah sedia ada kepada manusia dia. Bukanlah nak royak benda lain tu. Lepas tu wadinul haq, dan agama yang benar. Maksudnya dengan din atau agama tu, maksud dengan dinul haq tu ialah agama antara kaum dan bangsa-bangsa yang wujud di permukaan alam jagat ini. Itu makna dinul haq. Yang mana daripada awal-awal manusia hinggalah kepada ke akhir manusia. Mana di hari kiamat lah. Jadi bolehlah kita katakan dengan lain perkataan selain pada ihdinas siratal mustaqim tu, kita kata ihdina tariqal fitratil mustaqim ila husulin natijah. Maksudnya, pimpinlah kami akan jalan fitrah yang lurus bagi mendapatkan matlamat yang dikehendaki. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini merupakan doa. Artinya permohonan. Doa itu pula
bagi kami, kata Syekh, ialah melahirkan apa-apa yang telah tetap berada dalam hati-hati kami. Sebab ihdina, kami minta petunjuk. Dengan maksud kami melahirkan apa-apa yang telah tetap berada dalam hati-hati kami. Iaitu kami menghendaki beramal suruhan ini, yakni kehendak fitrah itu, sehingga berhasil benda-benda yang dicari yang telah tetap di sisi kami. Dan kami telah memberi daya kesungguhan mendapatkannya dengan sekuasa-kuasa kami. Tetapi setiap kali datang penghalang-penghalang dan penyekat di tengah-tengah pelaksanaan kami, yang mana kami tidak berdaya menghapuskannya, maka kami memohon pertolongan dari Tuhan kami yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang bersifat dengan Al-Malikul Qadir ala kulli syai'. Allah tu yang bersifat pemurah lagi penyayang, yang menguasai di atas semua perkara, supaya menghapuskan semua penghalang-penghalang itu untuk kami sampai kepada yang dicari-carikan itu. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Kami beriktikad bahawa kekuatan iradiah atau kehendak bagi itu mempunyai 9 illah bagi segala amal. Jadi amal ni artinya pelaksanaan seseorang manusia ni lahir daripada iradat. Iradat tu lahir daripada hati. Jadi kekuatan iradat tu merupakan 9/10 daripada illah. Sebab kita duduk di dalam asbab ni pasti melalui asbab. Segala asbab atau illah bagi melahirkan amalan tu pasti keluar daripada iradat. Kalau iradat tak ada amal. Dan kemudian daripada doa dan ketenangan hati barulah lahir kekuatan iradat pada keseluruhan tempat-tempat kelahirannya. Mazhar dia. Artinya iradat ni lahir setelah kehendak kita tu ada dengan tenang hati. Barulah lahir iradat tu dari sumber-sumber dia lah. Kalau mata, lahir ikut mata, lahir ikut telinga, ikut kaki, semua sekali tu. Itu lahir tu daripada ketenangan. Jadi kalaulah keadaan yang tidak tenang, tentu iradat tu tidak akan lahir. Apabila terlintas di hati seseorang manusia bahawa di sana ada terdapat penghalang-penghalang untuk tercapainya yang dicari-carikan itu, maka kekuatan amaliyah ataupun kekuatan praktikal dari kekuatan iradat itu telah hilang kerajinannya di dalam melaksanakan amal. Di waktu itu kekuatan iradat tidak bekerja di setiap juzuknya, yang mana tidak pula lahir natijah di tempat lahir yang sempurna. Artinya punca yang jadi malak ataupun tidak mempunyai kerajinan itu kerana kekuatan iradat tidak ada. Sebab itulah kadang-kadang seseorang tu mari berasa malah dan jemu kerana tidak berjaya melaksanakan sesuatu kerja. Buat sekali tak berjaya, buat 2 kali tak berjaya, 5 kali pun tak berjaya. Mari lemah juga, canggung, tak buat apa. Itu kerana lemah iradat. Perjalanan mengikut fitrah dan kehendaknya itulah dia as-siratal mustaqim. Jadi kalau kata ihdinas siratal mustaqim, tidak lebih daripada maksud perjalanan yang kita lakukan itu mengikut kehendak fitrah. Itu makna siratal mustaqim. Dan tahulah kita bahawa Allah mengikut hikmatnya menyempurnakan fitrah insaniah. Tidak ada di sisinya segala-gala suruhan dan larangan, melainkan untuk keperluan ini. Jadi kalau kita tengok semua fardu-fardu dan perintah-perintah yang Allah suruh, semuanya tidak lebih daripada maksud fitrah insaniah telah berlaku. Jadi hak ni tidak payahlah kita tengok jauh. Kita tengoklah apa fardu-fardu hak yang pasti kita lakukan. Umpama kita kata solat, zakat, haji dan sebagainya. Bila kita renung jauh-jauh, semua tu adalah kehendak fitrah kita berlaku. Yang mana semua tu difardu kepada manusia melaksanakannya. Jadi melaksanakan itu adalah untuk kebaikan fitrah
untuk menyempurnakan kehendak fitrah. Mungkin kebanyakan orang tidak sedar makna hal keadaan ini. Cuma dia buat tu kerana Tuhan paksa dia buat. Ada harta tak pergi haji, Tuhan suruh pergi haji. Jadi lah pergi haji kali pertama. Lepas tu berasa suka, ada harta lebih, pergi pula 2 kali. Tak lebih yang kedua tu kerana suka. Itu sajalah. Jadi kebanyakan kita dengar orang pergi haji maknanya kerana suka. Itu banyak sekalinya. Bukanlah kerana nak menyempurnakan kehendak fitrah. Dan mungkin kalau disebut itu adalah kehendak fitrah, dia tidak merasa, apakah kehendak fitrah yang berkaitan ibadat haji itu. Jadi waktu nanti satu masa kita bercakap lebat haji lah. Apabila tabiat kita telah menjadi bebas dari terikat dengan satu-satu dari makhluk, dan kita beriktimat dengan keseluruhannya kepada kekuatan kita di atas Tuhan, lebih dari iktimat anak-anak kepada ibu bapa mereka di permulaan lahir mereka, maka tidak kita berfikir bagi menyempurnakan fitrah kita waktu itu. Kita tidak berdoa dan meminta kecuali Tuhan kita supaya menghidayahkan kita jalan yang lurus. Jadi berpunca daripada kita dapat meminta kepada Allah dan memohon hidayah daripada Allah kepada jalan yang lurus, artinya jalan fitrah tadi. Setelah kita sedar dan punya kebebasan, tidak terikat dengan sesuatu benda. Kalau kita masih terikat, maka kesedaran itu tidak akan timbul. Kalau kita tengok anak-anak, tentu dia terikat dengan ibu bapa. Sekalipun bergapo yang dia fikir molek, sekiranya disekap dan dilarang oleh ibu bapa, dia terpaksa kena berhenti. Kecuali dia mempunyai suatu kebebasan yang tak mempunyai daya usaha bagi ibu bapa menyikat. Itu lainlah pula. Kalau di dalam usaha ibu bapa, pastilah dia berhenti. Kerana dia memang terikat. Jadi orang yang tidak terikat, dia akan nampaklah mana ihdinas siratal mustaqim tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Tuhan hidayah kepada kita siratal mustaqim. Jadi manakah siratal mustaqim itu? Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ialah jalan mereka-mereka yang Tuhan telah kurniakan nikmat pada mereka. Kata Syekh dari sini menyatakan jalan tadbir bagi mendapatkan perkara ini semua. Artinya tadbir bagi mendapatkan nikmat tu, yakni perlu mengadakan jamaah. Yang mana jamaah ini dapat memberi tunjuk ajar kepada manusia-manusia lain melalui pekerjaan dan amalan mereka, juga keadaan pergaulan mereka. Jamaah ini terdiri daripada 4 anggota terpenting sebagai ketua atau pemimpin. Pertama anbiya, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat salihin. Ini merupakan ketua-ketua atau pemimpin bagi jamaah. Makna siratal ladzina an'amta 'alaihim ni ialah melalui kumpulan atau melalui suatu badan pertubuhan. Jadi mungkin kita tidak nampak. Sebab masalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, perkara ni berkaitan dengan hal masyarakat manusia. Sebab kita tahu daripada awal surah ni menyebutkan bahawa surah Fatihah ni merupakan intisari bagi Quran semua. Jadi dalam kumpulan 2 ayat ni memberi gambaran bahawasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ni dia terpaksa melalui satu kumpulan dan satu jamaah yang dapat memberi contoh teladan dan tunjuk ajar kepada manusia lain melalui pelaksanaan dan kerja-kerja amal yang dibuat oleh golongan tu. Golongan tertentu tu. Golongan tu dipimpin oleh anbiya, siddiqin, syuhada ataupun salihin. Kata Syekh, daripada 2 potong ayat ini kita dapat tahu secara isyarat bahawa menentukan siratal mustaqim dan ianya perlu kepada masyarakat adalah
di antara perkara-perkara yang wajib bagi insaniah. Apabila seseorang cuai daripada kewajipan ini, maka kecelakaan kembali kepada diri sendiri. Misalnya, orang-orang yang lapar atau dahaga, kedua-duanya wajib mencari makanan dan minuman. Dari mana-mana sumber yang dianggarkan berada keperluannya itu. Bila kedua-duanya tidak mencari sungguh-sungguh dan mati kelaparan dan dahaga akibat kecuaiannya itu, maka kecelakaan terkena ke atas dirinya sendiri. Jadi pentafsiran mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah itu di dalam Al-Quran ialah terdiri daripada An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Itulah dimaksud dengan Alladzina an'amta alaihim itu. Kata Syekh, Nabi. Bagi kita mengenalkan maksud Nabi, Nabi ialah mereka-mereka yang dapat mengambil ilmu dari sumber insaniah, iaitu Hadratul Quduh, tanpa perantaraan. Bahkan melalui fitrah mereka dan kesempurnaan mereka, dan mempunyai kekuatan praktikal yang tertinggi. Itu dikatakan Nabi. Jadi Nabi ni sifat dianya ialah manusia-manusia biasa, tetapi dia dapat mengambil ilmu dari sumber Hadratul Quduh, sumber insaniah, tanpa perantaraan. Dia ambil dengan secara turun meneru. Dan dianya dari golongan manusia yang mempunyai kekuatan praktikal yang tertinggi, kekuatan amaliyah. Itu anbiya lah. Yang kedua, Siddiq, terdiri daripada orang-orang yang dapat menerima perkataan Nabi. Kemudian barulah mereka dapat mengambil ilmu dari sumber Hadratul Quduh, manakala kekuatan amaliyah mereka menyamai para anbiya. Jadi kita tengok daripada sini, daya usaha yang lebih itu merupakan perkara yang terpenting bagi seseorang manusia dan masyarakat. Itu yang menjadi nilai di atas kehendak ilmu. Kalau sekiranya seorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, pemikiran yang tajam dan lebih, tetapi daya praktikalnya tidak ada, maka tidak begitu tinggi. Cuma dia mendapat sebahagian ulun nubuah saja. Jadi seorang yang menjadi Nabi ini ilmunya tinggi dan praktikalnya pun tinggi, sukar diatasi. Itu derajah anbiya. Jadi kita nampaklah gambaran Nabi ni bukanlah sebagai gambaran tuk-tuk guru hak pandai mengajar aja. Bukan. Pandai semayang, pandai bagaimana agama kita tengok hari ni lah. Tidak. Itu anbiya-nya. Jadi Siddiq, orang derajah yang kedua daripada anbiya. Dia tidak dapat mengambil secara terus daripada Hadratul Quduh, melainkan dengan perantara anbiya. Anbiya membawa dia, memimpin dia, sehingga dia dapat mengambil ulum tu dari pihak Hadratul Quduh dengan secara terus-menerus. Yang ketiga pula syuhada, iaitu mereka yang sentiasa menegak dan beramal serta memajukan program-program yang telah diatur oleh Nabi-Nabi dan Siddiqin, sama ada mereka terbunuh dalam melaksanakan amal itu atau tidak. Itu golongan syuhada. Syuhada ni orang yang menegak dan menjalankan program yang telah diatur dia. Jadi dia tidak dapat membuat hubungan terus dengan pihak Hadratul Quduh. Dia terima ilmu nubuwah dan ilmu Siddiqin, menjalankan kerja-kerja orang itu ya semua. Jadi orang ni tidak peduli sama ada dia mati berkorban di dalam pelaksanaan itu ataupun tidak. Itu golongan syuhada, orang yang ketiga. Keempatnya nama As-Salihun, ialah mereka-mereka yang bekerja keras, menegak dan memajukan program itu selepas para syuhada. Dan mereka-mereka ini seperti Siddiqin nisbah kepada para anbiya tadi. Itulah bagaimana firman-Nya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi alladzina an'amta alaihim tu terdiri daripada golongan inilah. Golongan nabi, siddiqin, syuhada, salihin.
Dan orang ni semualah kawan teman yang paling baik. Kalau kita nak berkawan, nak bersaing, tak bersaing lah dengan orang ni. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nak pilih saing. Al-Quranul Azim merupakan suatu seruan ataupun dakwah kepada suatu pergerakan masyarakat sejagat. Terkandung di dalam doa yang merupakan pertanda program-programnya tidak menentukan sesuatu dari macam-macam perkara yang telah dikehendaki oleh sebuah kaum yang tertentu. Jadi kalau kita tengok kepada dakwah ataupun seruan Quran, tentulah dia merupakan seruan sejagat. Di dalam Quran tidak menyebutkan satu kaum. Tidak menitik berat kepada mana-mana bangsa. Hanya ditumpu kepada manusia umum. Ya ayuhan nas. Ya ayuhalladzina amanu. Jadi ya ayuhalladzina amanu tu dituju kepada orang-orang yang memikul tanggungjawab pengajaran nubuah tu melalui para anbiya. Itu dituju kepada alladzina amanu. Jadi orang inilah jamaah yang menunjuk contoh teladan yang baik kepada masyarakat lain. Jadi ya ayuhan nas tu kepada umum manusia. Itu saja perbezaan di antara ya ayuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita tengok di situ memang jelas Quran ini merupakan satu seruan dakwah kepada pergerakan masyarakat sejagat, supaya manusia tu semua sekali, tak ada kira lah suku kaum ataupun bangsa mana sekalipun, Quran menyeru supaya manusia tu balik kepada kehendak fitrah dia berlaku. Semua sekali, tak kecuali. Manusia dari segi pandangan akalnya berada dalam keadaan peringkat-peringkat yang berlainan dengan maksud yang sama. Satu golongan berpendapat dengan satu jalan, manakala golongan lain pula jalan dan caranya, sedangkan maksudnya tidak lebih daripada untuk menyempurnakan fitrah insan. Jadi kalau kita dapati cara pelaksanaan yang tidak sama dengan maksud dan tujuan sama, maka tidaklah perlu kita khilaf ataupun dijadikan sumber perselisihan di antara satu kaum dengan satu kaum lain. Itu kehendak pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siratal mustaqim itu terbentuk dengan suatu rupa bagi satu kaum, kepada kaum lain berupa dengan bentuk lain. Siratal mustaqim. Jadi doa yang diilhamkan Allah kepada nabinya adalah umum dari berupa dan berbentuk. Setiap orang pasti dia beriktimak dengan fitrahnya, dengan Tuhannya. Apakah itu menjadi keberatan ke atasnya agar memohonkan Allah akan siratal mustaqim. Begitulah menentukan praktika dan amalan siratal mustaqim juga. Tafsirnya dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Allah tidak menyebut nama-nama seorang tokoh-tokoh yang terkemuka dari satu kaum, tidak bagi kaum lain. Tidak disebutnya jalan Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan tidak pula disebut jalan Musa, Isa dan sebagainya. Begitu juga bagi setiap umat mempunyai tokoh-tokoh yang terkemuka. Dalam pada itu tak disebutnya seorang pun di kalangan mereka, hanya disebut dengan alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Itu jah makna alladzina an'amta alaihim itu terdiri daripada tokoh-tokoh ni saja. Berartinya golongan an-nabiyyin, golongan siddiqin, golongan dan salihin berada dalam setiap umat dan bangsa di permukaan bumi. Jadi masing-masing boleh bercontoh dan mengikut apa yang ada di kalangan mereka. Bagi menentukan mereka-mereka yang telah dikurniakan nikmat ke atas mereka itu adalah terserah kepada Allah. Hanya kami memohon doa dengan berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu saja. Kata Syekh, kita tidak dapati dalam semua kita anbiya suatu doa yang betul-betul insaf seperti doa ini, yang mana manusia semua terkumpul di dalam satu kalimah. Demikian juga kita tidak menentukan al-maghdubi alaihim waladdallin dengan rupa yang tertentu. Kata Syekh, kami nampak al-maghdubi alaihim buat zaman kita sekarang ialah mereka-mereka yang beranggapan bahawa segala ma'ani Al-Quran dapat dipahami, tetapi untuk mengamalkannya itu tak mungkin sama sekali.
atau serupa dengan mustahil. Itu termasuklah di kalangan al-maghdubi alaihim. Demikian juga dimaksud dengan ad-dallin, terdiri daripada orang-orang yang berkata untuk mengetahui ilmu Quran di masa sekarang adalah mustahil. Tak boleh nak faham dah Quran lah ni. Itu al-maghdubi alaihim dan ad-dallinnya. Kata Syekh, terdapat dalam hadis Nabi SAW mentafsirkan al-maghdubi alaihim itu dengan Yahudi. Manakala ad-dallin pula dengan Nasrani. Itu penafsiran yang maksud dengan al-maghdubi alaihim waladdallin. Kata Syekh, ini tidak tersembunyi bahawa itu bukanlah sebagai tafsir bagi keseluruhan zaman dan masa, juga tempat. Bahkan itu suatu bandingan yang didapati pada zaman itu. Dan adalah seseorang mentafsir mengikut zamannya dan negaranya, juga keadaannya. Manakah kaum yang lebih menyerupai mereka, jadikanlah dia yang dimaksudkan. Jadi kalau dapati orang sama dengan Yahudi pada zaman Nabi, orang sama dengan Nasrani pada zaman Nabi, maka itulah yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim waladdallin. Rupa tak ada kira. Siapa tak ada soal. Amin. Wallahu a'lam. Habislah kita di dalam surah Al-Fatihah.